Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita bertemu pada pagi ini dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, dalam rangka kita taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk kita memahami wasiat yang Allah pesankan kepada kita untuk kita mengakhiri kehidupan dengan tentram, dengan aman, dan di bawah petunjuk Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kefahaman kepada kita dalam kita berkongsi 1,5 jam yang akan kita tempuh sebentar lagi, dan Allah berikan nilai tambah kepada kita, nilai tambah dari ilmu, nilai tambah daripada iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dimohon tercurah ke atas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hinggalah hari pembalasan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kebetulan hari Kamis bersamaan dengan 4 Mac 2021 Masehi dengan 20 Rejab 1442 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Memang yang kita janjikan hari ini kita bincangkan ayat yang ke 16. Agak panjang berbanding dengan ayat sebelumnya, tapi fokus kita pada ilmu saraf. Saya lebih fokus pada ilmu saraf. Tak bermakna nahu saya abaikan. Saya akan sebut juga dan ulang-ulangkan juga lagi. Yang termampu, saya mampu kongsikan, insyaAllah saya akan kongsikan. Allah. Sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, mohon respon. Saya punya internet, saya tak tahu sama ada clear tidak suara saya, harap gambar dan clear, gambar suara clear semua. Tolong respon. Gambar gelap kan atau terang? Kurang lampu? Lepaskan lampu lagi ke? Studio saya ni studio biasa-biasa je. Jadi kalau kurang tu ada dapat telefon.
Tak ada, tak meriah. Nampak saya tak meriah. Yang penting pengisian saya meriah. Kalau ada aksesoris lagi yang lebih meriahkan lagi, itu lebih baik kan. Kadang-kadang ada juga teringin. Tengok sahabat-sahabat yang lain, ustaz-ustaz lain, ada backdrop dia bagus. Saya jauh sebenarnya, jauh dah meningkat dah. Yang saya lalui sebelum ni, gambar tak jelas, suara tak jelas. Saya rasa sekarang ni semakin plus, semakin penampilan saya dulu pun gambar pun sudut video gunakan TV, sekarang ni gunakan Zoom, saya rasa lebih lagi. Komen semua tentang suara saya, gambar, apa juga yang boleh diberikan nilai tambah. Sebelum kita bincang pada ayat yang sepatutnya kita bincang ini, tapi sebelum itu suka saya maklumkan juga, berdasarkan termenung, kadang-kadang seorang-seorang termenung membincang dengan isteri, kira sampai masanya untuk saya lawa anda, saya jemput anda masuk dalam Zoom untuk saya lihat sendiri kemampuan anda terjemah. Itu saya kira lebih utama. Kalau saya baca, saya terjemah, saya syarahkan, saya seorang pandai. Saya tak nampak kesan kekurangan yang ada pada pelajar-pelajar yang belajar dengan saya. Nampak ada kekurangan, saya boleh berikan nilai tambah, berikan penekanan lebih sikit pada bahagian-bahagian yang ada kurang tu. Jadi saya untuk sesi yang akan datang, saya kira tak salah rasanya kalau saya invite, saya jemput pada peserta yang seorang cukup terjemahkan ayat yang kita nak bincang ini. Tak perlu saya tunggu lama semasa semak, masa delay lagi di Facebook, delay dia punya nak sampai jawapan tu masa. Saya kira elok rasanya saya berikan peluang kepada anda untuk anda bergabung, dan selepas semak anda boleh left fokus pada terjemahan. Jadi itu memberi nilai tambah pada perkongsian yang menarik, perkongsian yang lebih positif lagi, saya rasa. Apa pun, saya kalau ada di kalangan anda semua yang punya pandangan, punya idea-idea yang positif, yang boleh diberikan nilai tambah, yang saya kira saya mampu lakukan, apa ya salahnya kan? Why not? Jadi, saya mengalu-alukan. Sekiranya ada di kalangan anda, terutama saya ingin juga nak tengok kalau macam peserta yang melalui Dita, memang saya dah semak dan saya dah pasti kemampuan mereka. Tapi yang tak ikut Dita ni, yang tak pernah belajar dengan saya, belajar hanya melalui satu hala je, melalui WhatsApp je. I don't know, melalui Zoom, melalui Facebook. WhatsApp pun kadang-kadang satu hala juga. Kita cuma semak terjemahan dia. Itu pun tak apa, saya boleh utamakan. Jadi, andai kata ada kesediaan daripada anda, mulai minggu depan, saya akan hubungi siapa yang saya cenderung untuk berikan keutamaan. Saya nampak ada bakat-bakat, saya berikan keutamaan. Mana yang selalu respon bila saya suruh terjemah, nampak tulis terjemah kan, saya nak kalau bersedia, tapi dengan syarat anda kena ada aplikasi Zoom supaya senang. Kalau masuk melalui Facebook, dia punya saya punya internet tak boleh support. Mungkin saya antara sebab saya nampak kenapa gambar sebelum ni gambar pecah, sebab dia punya kelajuan internet yang saya ada tak boleh nak support teman kita, gambar akan jadi pecah-pecah. So kalau pakai Zoom ni, saya insyaAllah setakat ni okey saya rasa. Kalau dah bersedia, mulai minggu depan ayat yang ke-217 dan seterusnya, saya akan tahu. Saya akan hubungi dulu, ataupun anda hubungi saya
Siapa dahulu saya utamakan, saya masukkan senarai giliran siapa yang letak nama dulu, yang ada hubungi saya berikan utamaan, dan saya akan berikan ayat, anda simak, anda terjemah, dan bukan terjemah saja, kita bincang pada tata bahasa yang anda tahu, mana yang anda tahu, dan dari situ selongkar mana yang anda faham, dan apa yang perlu saya berikan nilai tambah, berikan penambahbaikan pada pemahaman anda. Jadi insyaAllah kita buat keputusan hari ini. Bukan pandangan dia, tapi ini keputusan saya ni. Mulai minggu depan, saya akan tahu. Siapa yang ada sekarang ni semua is watching. Tak ada seorang pun komen sekarang ni. Nampak pun ada seorang komen. Semua. Ada berapa orang? Ada 46 orang peserta yang sedang menonton sekarang ni. Saya baca siap. Semuanya sedang menonton. Rosnani Awang Hitam, Sakinah Kasim, Faridah Dol, Ummu Aimi, Fazihah Baharudin, Hamidah Zakaria, Zarina Hamzah, Esah Abu Bakar, Roki Haji Saidin, Ummu Muslihuddin, Yahya Baharum, Faridah Salim, Fariza Samsudin, Aminah Irfan, Fauzih Suri, Nur Fariza Samsudin. Terima kasih, Fariza Samsudin. Watching. Zarmila Abdul Hamid is watching. Salmah Masri, Isah Darus, Majmin Muhammad Yusuf, Rin Hasan, Bazir Hamid, Kamariah Abdullah Kanan, Sarifah Abdul Fatah, Fatimah Bariah Omar, Sumayah Abdul Halim, Rosliza, Hafizah Yahya, Nurlida Ramli. Ini daripada beza telefon, beza dia punya, pun tak ada. Nurlia Azizan, Abdul Rani, Ustaz Rani kot. Ustaz Rani pun ada. Okey, Haji Saidin. Mulai minggu depan, sekali lagi saya tegaskan, mulai minggu depan saya akan lawa. Seorang saja. Seorang saja yang akan terjemah. Saya nak tunggu apa? Peserta-peserta yang dah yang belajar melalui online, melalui daurah intensif saya, Dita, daurah intensif Tahfidz Al-Quran, banyakkan ni saya dah pasti kemampuan mereka. Yang belum terjemah ni, saya nak pastikan. Biar ada nilai tambah. Sampai Hasan, Bazir Abdul Hamid, Kamariah Abdullah Kanan, Abdul Fatah ni. Ini semua orang-orang yang saya teringin nak tengok anda terjemah. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya nak last sebelum saya mengajar, adakah suara saya jelas? Suara dengan gambar jelas? Seperti tadi saya menanti komen, seorang pun tak ada komen. Adakah tak boleh komen ke ataupun ada masalah internet? Tolong respon sikit je. Respon sikit je. Saya nak pastikan. Okey. Ini ayat 216. Oh, 100. Oh, alright. 216.
Ada yang komen ya? Kalau saya okey semua. Baik. Okey, sekarang sila terjemahkan ayat yang saya warnakan kuning. Tolong terangkan. Sila beri terjemahan. Ada 51, 52 orang penonton sekarang ni. Tolong berikan terjemahan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Tolong berikan makna. Tolong respon. Komen saya. Komen ya. Saya tak nampak. Pelik saya. Seorang tak nampak komen. Mana saya nak cek komen ni? Semua is watching. Mana komen? Tak ada kat Facebook ya. Semua is watching. Jelas soal ada orang tulis komen. Tapi saya tak jumpa. Kena. Okay, kena. Okay. Oh, baru nampak. Okey. Oh, baru nampak. Kena. Okay, Alhamdulillah. Banyak komen lah. Ada tak kena tadi sistem. Okay, Zita Bakar telah diwajibkan akan ia atas kamu akan peperangan wahal dia adalah kebencian bagi kamu. Panjang. Okay. Telah diwajibkan. Okay. Faridah Salim, Bazia Hamid, Bin Hassan, Zara Farah dan bagi kamu kebencian. Telah diwajibkan ke atas kamu akan peperangan wahal dia adalah penting. Adalah, okey, saya nak cakap. Baik.
Terima kasih kepada yang bagikan jawapan. Okey, baik. Terima kasih semua. Saya pun heran tadi kenapa tak boleh. Tidak. Terima kasih Aminah Irfan, Nafariza Samsudin, Rin Hassan, Zaitun Muhammad Saleh, Majmin, Ain Wong, Anda Hassan, Wakil Haji Saidin, Farah, Zarah Farah, dan Salim, Bagi Hamid, Ruzid Abu Bakar, dan kepada semua yang menterjemah. Hantar terjemahan adalah satu kebencian. Kutibah. Kenapa kita artikan kutibah sedangkan asalnya bukan diwajibkan, ditulis. Telah ditulis akan ia atas kamu. Ia di sini merujuk kepada Al-Qital. Tapi kerana ada ala ni. Ada huruf jar ala ni. Ada huruf jar. Kutibah ni berubah makna jadi telah diwajibkan. Telah diwajibkan. Ia tak perlu. Sebab domain mustatir jawazan ni ada ketika kita boleh terjemahkan dia, ada ketika tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dah ada al-qital. Dah ada al-qital, dah ada naibul fa'il zahir. Bagaimana fa'il ada zahir, ada mudmar, itu je naibul fa'il. Naibul fa'il pun ada yang zahir, ada yang mudmar. Naibul fa'il pun ada yang zahir, ada yang mudmar. Masya-Allah. Okey. Bagus. Dah mulai dolah kanan, Sarifat Abdul Fatah. Terima kasih terjemahan. Ini adalah saya nak bagus. Hal dia adalah ya penting bagus. Alhamdulillah. Rata-rata bagus terjemahan dia. Ini antara orang-orang yang bakal saya pelawa nanti. Untuk minggu-minggu yang akan datang, saya akan pelawa anda untuk anda terjemah secara live. InsyaAllah. Dan kalau dah bersedia, tawarkan diri pada saya lebih baik. Kalau tidak, saya akan pilih. Dalam 2 hari kita macam hari Isnin, hari Sabtu tak ada yang hantar nama, besok lusa tak ada hantar nama, saya akan panggil sendiri. Saya akan pilih sendiri. Okey. Kutiba saya telah ditulis akan ia. Dia berubah jadi diwajibkan bila ada. Dan ia di sini ada ketika perlu, ada ketika tak perlu. Kerana fa'il, naibu fa'il ada 2 jenis. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Bila zahir ada, baru dah tak perlu lagi di kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kamu akan peperangan. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'il, majhul, mabni lil majhul, dan ada naibul fa'il, dan ada murakab jari. Alaikum murakab jari, al-qitalu kita namakan naibul fa'il. Naib fa'il. Naibul fa'il. Kan cara tulis dia? Naibul fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il. Al-qitalu yang kemudian naib fa'il. Al-qitalu kita dudukkan dia sebagai naibul fa'il. Dan dia maf'ul bih sebenarnya.
Asal dia maf'ul bih. Asalnya kataballahu alaikum al-qitala. Telah mewajibkan oleh Allah atas kamu akan perangan. Asalnya kataballahu, ada Allah fa'il. Jadi kita bentuk jadi majhul, fa'il itu tak perlu di lagi keluarkan. Dah tahu. Yang mewajibkan kita dah tahu, maka tak perlu bukan fa'il dia. Itu sebab pertama. Kedua, memang tak tahu, maka tak adalah. Paksa guna fa'il majhul bila memang pembuat kita tak tahu. Itu juga benarnya fi'il majhul ada dua sebab. Pertama, sebab tahu, maka yang mewajibkan kita dah tahu Allah, maka kita bersebut fa'il dia, kita gunakan majhul. Kutiba alaikum al-qitala, asalnya berubah jadi al-qitalu. Kenapa? Dia ambil alih tempat fa'il. Sebab semua fa'il hukum dia marfu'. Daripada marfu' bih dia ambil tempat fa'il, maka hukum dia rafu'. Cara terjemah tetap tambahkan. Telah diwajibkan atas kamu akan tu penting Akan tu penting Sebab kita nak beritahu bahawa dia maf'ul bih tapi dia ambil alih tempat fa'il, dia duduk tempat fa'il, maka kedudukan i'rab dia sebagai hukum marfu'. Tapi cara terjemah tetap telah diwajibkan atas kamu akan berperangan. Terjemah. Wa huwa kurhun lakum, satu jumlah ismiyah. Waw, kita namakan waw haliyah. Bila bertemu dengan domir munfasil. Bila bertemu dengan domir munfasil. Domir yang berpisah. Mana nak kenal domir munfasil? Dia duduk di awal jumlah. Domir munfasil duduk dia di awal jumlah. Hafal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Domir-domir ini hanya domir munfasil ini kebanyakannya duduk di awal jumlah dan biasa dia akan jadi mubtada. Kalau waw bertemu dengan jumlah ismiyah ni, domir munfasil ni, waw tu kita berarti waw haliyah. Biasanya ada kadang-kadang waw dan permulaan waw nafiah. Kebanyakannya waw haliyah dan kita arti walhal. Kita artikan walhal. Macam nak dekat dengan istilah Melayu menerangkan hal. Walhal dia kurhun adalah kebencian lakum bagi kamu. InsyaAllah kita nak cerita saraf ini. Saya lajukan sikit terjemahan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita terjemahkan ni. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Satu jumlah. Sila terjemahkan. Respon. Sekarang. Wa asa an tuhibbu syai'an. Begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Juga ni terjemahkan sekaligus. Dua sekali saya nak. Telah diwajibkan atas kamu akan peperangan walau dia adalah kebencian bagi kamu. Okay. Lagi. Wa asa an tuhib takrahu syai'an. Asa kita artikan apa? Cepat. Saya nak cepat ni. Okay, ada. Mau respon? Saya minum air dulu. Bismillah. Okay, ada. Ada yang nak terjemah? Asa. Asa an takrahu syai'an. Tak ada?
Dan moga-moga, baru Rina sananta. Dan moga-moga bahawa kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah kebaikan bagi kamu. Baru masuk. Gerai masuk. Die orang Melaka kata. Terus kita Abu Bakar, dan barangkali boleh jadi bahawa kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah satu kebaikan bagi kamu. Okey, terus Faridah Salim, dan moga-moga punya. Macam mana sesungguhnya? Anak an. Kamu benci akan sesuatu padahal dia adalah satu kebaikan. Hal padahal. Hal ya. Hal keadaan dia. Keadaan dia. Ain wang. Dan boleh jadi bahawa kamu benci akan sesuatu akan sesuatu kain akan lebih sesuatu itu walhal dia adalah lebih baik. Okey. Lagi? Boleh kita terjemahkan barangkali. Asa boleh terjemahkan mudah-mudahan. Asa juga boleh terjemahkan boleh jadi. Dalam Quran ni la'alla pun mudah-mudahan juga. Itu huruf. La'alla pun boleh terjemahkan boleh jadi. Itu huruf. Asa mudah-mudahan. La'alla pun mudah-mudahan juga. Asa ini adalah fi'il. Asa ini adalah fi'il. Iza Yahya, dan mungkin kamu benci bahawa kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah kebaikan bagi kamu. Dan mungkin bahawa sukai akan sesuatu walhal dia adalah buruk bagi kamu. Alhamdulillah, bagus. Fatimah Osman, dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah baik bagi kamu. Bagus. Esa Abu Bakar, dan moga-moga kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah lebih baik bagi kamu. Bagus. Okey Haji Saidin, dan moga-moga bahawa kamu benci akan sesuatu walhal dia adalah lebih baik bagi kamu. Masya-Allah. Tahniah. Haji Saidin, Fauzia Suri, Yati Harun, dan moga-moga kamu sukai akan sesuatu takrahul, bahagia adalah keburukan bagi kamu. Allah mengetahui dan mendania. Antum la ta'lamun. Ayat itu tertinggal lah. Ada tercicir tu. Tertinggal. Tertinggal akan ya. Akan dan bagi kamu tidak kamu mengetahui. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya beritahu, asa dia ada fi'il. Asa ni adalah fi'il. Fi'il yang tak sempurna. Dia satu kelompok dengan kana wa akhawatuha. Okey. Jadi mudah-mudahan barangkali boleh barangkali bahawa takrahu syad. Asal takrahuna, kamu benci. Pengaruh an yang menyebabkan fi'il mudhari' yang ada nun di hujung. Ada 5 fi'il mudhari' yang kita namakan af'alul khamsah yang sepatutnya ada nun di hujung. Ya, digugurkan nun yang ada di hujung tersebut kerana pengaruh an. Dan an tersebut kita namakan huruf nasab. An adalah salah satu daripada kumpulan huruf nasab. Dia memansubkan fi'il mudhari' an. Pengaruh huruf an dan menjadikan takrahuna berubah menjadi takrahun. An sama, bahawa kamu benci syai'an akan sesuatu. Maf'ulun bih. Wa huwa wal hal ya khairun adalah lebih baik atau kebaikan lakum bagi kamu. Wa asa lawan dia. Tuhibbu an tuhibbu syai'an. Asal tuhibbuna, kamu cinta. An tuhibbuna, asal tuhibbuna, tapi an yang pengaruh
Na tu dah hilang. Tuhibbu saja, nun digugurkan. Dan boleh jadi, barangkali, mungkin bahawa kamu cinta akan itu, walhal dia syarrun, adalah keburukan bagi kamu. Ini ayat yang perlu kita jadikan simpan, kita hafal. Sebab pelajaran kita dalam hidup kita ni, cabaran dalam hidup kita ni, kita akan menempuh berbagai halangan yang kita tempuh. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Tak semestinya sesuatu yang kita ingin gapai itu mungkin bagus pada kita, tapi kalau tak dapat, jangan kita kecewa. Ayat ini sebagai ubat, sebagai penawar untuk kita lebih redha dengan apa yang Allah tetapkan. Setelah kita berusaha, tengok tak berjaya, gagal. Boleh jadi kita suka, tapi mungkin dia mendatangkan asa entah corrosion. Boleh jadi bahawa kamu benci, kamu tak suka. Mungkin boleh kita nak elakkan. Padahal mungkin datang kebaikan untuk kita. Boleh jadi kita suka sangat. Allah tak izinkan. Dia ada sesuatu yang terbaik yang Allah pilih untuk kita. Jadi, moral of the story ayat ini kita mengajar kita supaya kita sentiasa positif. Jangan cepat sesuatu yang kita idam-idamkan itu tak semestinya tercapai. Dan bila tak tercapai, jangan kita cepat putus asa dan kita kecewa. Pastinya ada sesuatu yang terbaik yang menunggu untuk kita. Itu yang Allah pilihkan untuk kita. Allah yang kita perlu nanti sabar dengan Allah, dan percayalah Allah akan ada galang gantinya, akan ada pengganti, akan jadi dengan lebih baik lagi. Jadi saya berdasarkan pengalaman hidup saya dengan pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang bermasalah, ada yang tak bermasalah kan. Yang bermasalah tu mengadu dengan kita, menyatakan ayat ini adalah obat dia. Ayat ini adalah obat. Bukan penawar jadi azimat, tak. Bagi yang faham, bila kita faham ayat ini, rasa nyaman. Allah. Setelah beberapa tahun dengan proses kehidupan kita, kita dapat jawapan dia. Patutlah Allah tak jadi gini. Rupanya dah dapat begini. Ada sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Dan anda nilaikan sendiri perjalanan hidup yang anda lalui. Jadi pada zahirnya macam dululah cerita saya pernah sedih, saya dapat SPM grade 3. Kalau saya dapat grade 1 SPM, saya pergi universiti, tak mungkin saya bertemu dengan anda, dan tak mungkin saya akan mengajar harfiah. Mengajar lain pula. InsyaAllah. Allah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dan percayalah, lagi kita berada atas landasan yang benar, artinya ada yang terbaik. Sesuatu yang terbaik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam naungan Allah, berada dalam naungan petunjuk Allah. Baik, hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan terus kepada ayat terakhir. Wallahu ya'lam, satu jumlah. Allah ya'lamu, dia mengetahui. Wa antum, kamu, la ta'lamun, tidak kamu mengetahui. Ringkas saya ini. Wa antum, kamu, mubtada, la ta'lamuna, jumlah fi'liyah jadi khabar. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah jadi khabar kepada antum. Khabarnya wallahu ya'lamu, fi'il dan fa'il.
Fi'il mengetahui fa'il dia. Fi'il dan fa'il satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah menjadi khabar pada mubtada. Allahu mubtada, ya'lamunlah jumlah fi'liyah menjadi khabar. Boleh jadi tertinggal aja Fauzan Suri. Boleh jadi barangkali boleh. Dia hampir sama makna dengan la'alla. La'alla mudah-mudahan boleh kita terjemahkan. La'alla juga boleh. Boleh jadi. La'alla kadang-kadang kita terjemahkan dia boleh jadi. Barangkali. Okey. Selesai satu bab. Sekarang kita nak soraf. Soraf panjang sikit. Dan ayat dia banyak. Banyak benda yang kita nak cerita. Baik. Ilmu saraf. Baik, hadirin yang berbahagia. Dia bercerita tentang ilmu saraf adalah ilmu tentang merubah perkataan. Merubah perkataan. Bukan hujung yang berubah. Kalau nahu, hujung saja. Baris di hujung atau huruf yang di hujung yang berubah. Saraf, dia seluruh perkataan berubah. Baris berubah, hurufnya berubah, ada tambahan alif, ada tambahan mim, ada tambahan waw. Baris atas tukar baris bawah. Keseluruhan berubah. Nak menukar ni satu ilmu. Okay? Bila belajar ilmu saraf, kita tak boleh pisahkan kita dengan fi'il dengan isim. Dua hal. Fi'il, kita nak ubah. Fi'il madhi, tukar pada fi'il mudhari'. Atau fi'il amar. Tukar pada fi'il nahi. Berubah seluruhnya. Untuk isim pun ada perubahan dia. Untuk isim pun ada perubahan dia. Fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil. Semua perubahan-perubahan isim ini kita nak ubah. Nak jadikan isim-isim. Kita tahu, bermula daripada okey. Fi'il, dia bermula daripada madhi, mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi dan wazan. Baik, bila mencerita tentang saraf, kita tak boleh pisahkan dengan dhamir. Peringkat awal kena cerita dengan dhamir. Apa itu dhamir? Ganti nama. Di bab saraf kita tak boleh pisahkan kita dengan okey. Kenapa perlu bab dhamir? Kita kena kenal dhamir. Dhamir kan isim? Ya. Sebab dhamir penting perlu kita kenal kerana dhamir dia termasuk komponen yang perlu ada dalam fi'il madhi. Komponen-komponen yang perlu ada dalam madhi, fi'il mudhari' dan fi'il. Jadi ada fi'il je, jangan lupa kita kaitkan dengan dhamir. Kerana bila sebut fi'il madhi atau fi'il mudhari' fi'il amar, dhamir ada bergabung sekali di dalam fi'il tersebut. Dan peranan dia besar peranan dia. Peranan dia sebagai fa'il. Maklum, kalau fi'il majhul, peranan dia sebagai naibul fa'il. Kalau fi'il kana wa akhwatuha, peranan dhamir tersebut sebagai isim kana. Okay? Jadi peranan dhamir sangat besar dalam satu pembahasan bab fi'il, bab saraf. Jadi dhamir adalah perkara yang perlu kita ambil tahu. Apa itu dhamir? Baik, balik semula cerita bab dhamir. Dulu belajar harfiah, kita kenal dhamir hanya nak kenal bahawa dia salah satu daripada isim. Macam mana ciri-ciri dhamir? Ada bilangan, isim lain ada bilangan, jenis, isim lain pun ada bilangan, ada jenis. Terbeza dhamir ada pihak. Kita dah belajar dulu. Ramadan tahun lepas. Okay. Bila kali ini saya cerita dhamir. Dia sebut dhamir. Okay. Dia ada dhamir rafu', ada dhamir nasab dan ada dhamir jar. Ada dhamir rafu', ada dhamir nasab, ada dhamir jar. Mana? Saraf kena dhamir? Ya, kena. Kenapa dhamir rafu'? Mungkin dia jadi fa'il,
mungkin jadi mubtada. Semua tengok kedudukan dia. Dhamir duduk itu sebagai mubtada, dhamir rafa'. Kalau kedudukan dia sebagai fa'il, dhamir rafa'. Kalau maf'ul bih, dhamir nasab. Kalau kedudukan dia sebagai mudhaf ilaih, dhamir jar. Ada dhamir rafa', ada dhamir jar. Dhamir rafa' pun ada dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' muttasil. Okey. Dhamir rafa' munfasil, ada dhamir rafa' muttasil. Boleh tulis? Dhamir kita pecahkan pada dhamir rafa', dhamir nasab dengan dhamir jar. Pecah pada 3. Dhamir pecah 3, dhamir rafa', dhamir nasab, jar. Boleh tulis apa? Sebagai support. Anizah Nur. Antara yang saya sangat suka kelas Ustaz ni ialah Ustaz selalu ulang-ulang. Jadikan ilmu yang kita dapat ni bertambah. Mantap. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Memang itu konsep kami dalam belajar harfiah. Terima kasih Puan Anizah Nur. Memang konsep kami konsep Quran. Quran kita tengok dia ulang-ulang kalimah yang sama, tambah sikit. Dan inilah yang saya rasakan, yang saya perhatikan apa yang Ustaz Hashim rahimahullah praktikan dalam mengajar kami. Dia ulang sehingga kita tak rasa bahawa itu satu yang saya kepada semua, kalau anda nak mengajar, ulang. Bila kita ulang, kita akan mantap. Yang mengajar sini akan kemas. Dan pelajar saja yang akan ingat. Yang mengajar pun akan turut sama. Okay, balik sekali lagi. Saya nak cerita kembali. Disebut dhamir saja. Dhamir kita pecah. Dhamir rafa', dhamir nasab, dengan dhamir jar. Ya, terima kasih Pak Uzah Suri. Dhamir rafa', nasab, dhamir jar. Kenapa dia rafa'? Karena dia mungkin dia jadi fa'il, mungkin jadi naibu fa'il, mungkin dia jadi mubtada, mungkin dia jadi apa? Khabar dhamir tak dia jadi khabar. Tak. Dhamir salah satu daripada isim yang ada rafa', nasab dia. Tengok semua betul. Dhamir terbagi bertiga. Dhamir rafa', dhamir nasab. Ya, terima kasih. Nurul Hasan. Rafa', dhamir nasab. Dhamir rafa' dah masuk dah dia. Kita cerita masuk dalam bab rafa'. Dhamir rafa' kita bagikan pada dua. Dhamir rafa' munfasil dengan dhamir rafa' muttasil. Apa itu dhamir rafa' munfasil? Dhamir yang berpisah. Dhamir yang berpisah. Dhamir yang berpisah. Dhamir rafa' muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir rafa' muttasil, dhamir yang bersambung. Apa contoh dhamir rafa' munfasil? Bila dia jadi mubtada? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14 dhamir ni, kebanyakannya dhamir ini dia menjadi mubtada. Mubtada duduk di awal ayat. Sebab itu saya kata, dhamir huwa, huma, hum ni biasa duduk di awal jumlah. Jadi mubtada. Dhamir rafa' munfasil. Dhamir duduk di awal. Kadang-kadang saja dia jadi taukid. Kadang-kadang dia jadi ataf. Taukid. Uskun anta. Itu jadi taukid. Dia jadi badal. Tapi secara umum, dhamir rafa' munfasil duduk di awal jumlah. Dhamir rafa' munfasil ada yang munfasil. Ya, terima kasih. Dhamir nasab. Itu Aisyah Ai Fatimah Usman, dhamir rafa' munfasil, dhamir yang terpisah daripada dhamir rafa' muttasil,
Domir bersambung. Betul? Terima kasih, Aisyah. Ada jenua. Domir terbagi pada dua. Rafa' munfasil. Domir rafa' muttasil. Okey. Contoh. Okey, kita tengok. Contoh domir rafa' muttasil. Yang domir rafa' munfasil. Wahuwa kurhun lakum. Nampak? Okey. Wahuwa kurhun lakum. Huwa ni domir rafa' munfasil. Kenapa dia rafa'? Sebab dia jadi mubtada. Dia jadi mubtada. Domir rafa' munfasil. Ini satu contoh. Wa asa an takrahu, dan boleh jadi bahawa kamu benci. Domir kamu ni yang bersambung dalam takrahu, yang mudhari' ni. Ini juga domir rafa' muttasil. Jadi domir rafa' munfasil. Wa ni kamu ni. Takrahu, kamu benci. Mana domir kamu? Waw jamaah. Domir kamu ni waw jamaah. Apa peranan dia? Sebagai fa'il. Semua fa'il hukum dia rafa'. Semua fa'il hukum dia marfa'. Tapi bagi domir, dia bersambung dalam fa'il. Kita namakan domir tersebut domir rafa' muttasil. Kenapa domir rafa' muttasil? Peranan dia sebagai fa'il. Artinya, waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. 5 domir ini yang duduk dalam fi'il, dia bersambung dalam fi'il. Semua domir ini kita beri nama domir rafa'. Kenapa? Sebab dia jadi fa'il kalau fi'il maklum. Dia akan jadi naibu fa'il kalau fi'il majhul. Dia akan jadi isim kana kalau fi'il naqis. Kalau kana wa akhwatuha yang menjadi fi'il. Semua dia akan menjadi marfu'. Semua hukum rafa'. Munfasil. Berpisah, muttasil. Semua domir yang bersambung dalam fi'il, waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutahrik, ya mukhatabah. Ini 5 fi'il ni, 5 domir ini yang bersambung dalam fi'il, peranan dia sebagai fa'il kalau fi'il itu maklum. Kalau fi'il madhi maklum, mudhari' maklum atau fi'il amr. Dia peranan dia sebagai fa'il. Semua fa'il hukum dia rafa'. Tapi bagi domir dia mabni, kita beri domir tersebut domir rafa' muttasil, domir yang bersambung. Domir rafa'. Okey. Domir rafa' muttasil. Domir rafa' munfasil, dia berpisah. Kebanyakan ni kita boleh mudah kita jumpa ketika dia jadi mubtada. Biasanya kalau waw haliyah, kita jumpa waw haliyah akan bertemu dengan domir rafa' munfasil. Domir munfasil boleh juga, domir rafa' munfasil boleh. Kita tahu bina kenapa dia rafa'? Dia dengan mubtada. Jelas? Domir. Kalau cerita domir rafa', ada rafa' munfasil, ada rafa' muttasil. Domir nasab begitu juga. Sebagaimana rafa' ada munfasil, muttasil, domir nasab pun begitu juga. Ada domir nasab munfasil dan ada lagi domir nasab muttasil. Domir rafa' munfasil, ada domir nasab. Ulas sekali lagi. Sebagaimana domir rafa' ada rafa' munfasil dan ada rafa' muttasil. Ada rafa' yang berpisah dengan bersambung. Domir nasab pun begitu. Ada domir nasab munfasil dan ada domir nasab muttasil. Boleh tuliskan juga. Tengok. Kawan anda, kawan. Dan rujukan saya sebenarnya, saya lebih senang dengan kitab tasrif. Tak lama saya. Sama saya belajar dulu. Ini dulu dia dah telanjang, kulit dia dah koyak dah. Ajar saya. Ajar Zuraidah. Dia tengok sian buku Ustaz. Dia bungkuskan. Dia balutkan. Dia tuliskan. Kitab tasrif. Dia tuliskan. Ajar Zuraidah antara pelajar senior saya di Taman Guru. Tulisan tak ada pun warna kuning dah. Buruk dah. Warna kertas dia warna kuning lah. Tahun 90
Itu saya beli dulu. Campuran. Gunakan kitab ini. Siapa yang duduk di KL boleh dapatkan. Atau buka di Shopee boleh. Dia warna hijau. Yang asal sekarang banyak. Kalau di Fajar Ilmu, di Wisma Yakin, ke atas tu, itu dia. Saya pernah order tadi. Saya order banyak tu buat program di Melaka. Di mana tu? Di Baitul Safwah. InsyaAllah yang bakal berlangsung nanti. Dan kami akan fokus dengan sorof saja. Sorof dan terjemahan untuk ayat yang juzuk yang kedua. Jadi Baitul Safwah. Dhamir rafa' munfasil. Dhamir bersambung sebagai fa'il. Betul, sebagai sorry. Dhamir nasab ada nasab munfasil dan ada nasab muttasil. Ya betul. Munfasil berpisah. Sebagaimana dhamir rafa' munfasil, ada rafa' muttasil. Dhamir nasab pun begitu juga. Ada dhamir nasab munfasil dan ada dhamir nasab muttasil. Kira nak membezakan munfasil dengan muttasil dah tak perlu nak dibingungkan lagi. Banyak perbincangan yang kita dah bincangkan sebelum ini. Macam mana nak bezakan munfasil. Ingat mun, bulan, dia jauh, berpisah. Dhamir munfasil, dhamir berpisah. Ingat mun, bulan. Atau ingat fa, dari fa, berpisah, munfasil. Ataupun fa, paya simha, pisah. Ada 3 kaedah kita boleh ingat. Dhamir nasab munfasil, ada dhamir nasab muttasil. Sebagaimana rafa', dhamir rafa' munfasil ada rafa' muttasil. Maka nasab begitu ya. Saya jawab telefon sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya cik, saya. Ada kelas cik? Ya, kelas online. Uh, boleh juga. Kadang-kadang hati tu ada nak balik kampung sebenarnya. Tu nak. Tadi bincang dengan Oji kata, macam nak balik kampung, nak ziarah mak. Minta izin, minta surat dulu. Boleh polis. Kalau boleh, dapat balik. Ingat nak balik, nak bawa budak-budak dan cuti dah nak jumpa nenek dia. Kan nak tukar gini boleh tak? Ya ke? Tak apa, saya bincang dengan cerita telefon sebenarnya. Okey, baik. Assalamualaikum. Iyalah, tak apa, insyaAllah. Okay. Sama. Assalamualaikum. Baik. Maaf, gangguan sebentar. Okay. Kita santai je. Saya tak nak terlalu formal sangat kelas ni. Orang telefon pun saya tak dapat jawab. Saya makcik ni, pelajar senior Makcik Samsia adalah pelajar senior saya yang sangat tegar, belajar, umur dah 76 tahun, 77 tahun. Dia nak confirmkan esok ada kelas atau tidak. Sangat minat belajar harfiah, suka sangat belajar harfiah. Dan dia memang kemampuan kat menterjemah ni tak ada masalah lah. Muka surat memang insyaAllah boleh. Ilmu nahu je, nak ingat. Itu boleh lah. Tak boleh tu, memang belum boleh lagi. Baik, sekali lagi. Dhamir rafa' munfasil ada dhamir rafa' ada yang munfasil, ada yang muttasil. Dhamir nasab juga ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Macam mana nak kenal? Dhamir nasab muttasil, munfasil yang berpisah, dia juga duduk di awal ayat juga. Sebagaimana dhamir rafa' munfasil duduk awal ayat, dhamir nasab munfasil pun duduk awal ayat juga. Contohnya di mana? Senang saja. Contoh dia dalam surah Fatihah. Contoh dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil contoh.
surah Fatihah. Okey. Ini satu jumlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua jumlah fi'liyah. Jumlah pertama iyyaka na'budu, jumlah kedua wa iyyaka nasta'in. Ini dua-dua dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab. Dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Kenapa? Kenapa nama nasab? Sebab peranan dia sebagai maf'ulun bih. Ketambahan akan itu penting dalam sistem kita. Tambahan akan bukan saja-saja kita tambah, tambahan akan dia merujuk kepada maf'ul. Dan maf'ul ini kita namakan maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Apa itu muqaddam? Yang didahulukan, yang diawalkan, yang dikedepankan. Patutnya maf'ul bih selepas fi'il. Patut nak budukah wa nasta'inuka. Kami sembah akan engkau dan kami minta tolong akan engkau. Dalam Quran tak? Ada nilai balaghah di situ. Didahulukan maf'ul tu. Lebih dulu maf'ul. Kalau kita nak Allah. Didahulukan. Allah tak layak di belakang. Depan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu terjemahan tambahan akan tu. Akan tu bukan iya tu makna akan. Kata engkau. Tidak. Iya bukan makna akan. Iya tak. Iyaka satu tubuh. Iyaka adalah satu perkataan. Makna dia engkau. Iyaka engkau. Iyana kami. Iyayah aku. Tapi akan tu kita tambah. Kenapa nak tunjukkan? Tambahan akan kerana nak menunjukkan dia maf'ulun bih. Kerana nak menunjukkan maf'ulun bih. Itu tagline dia. Kata kunci untuk maf'ulun bih tambahan akan. Itu laras bahasa dalam harfiah ini penting bagi kita. Dia nak sinkronisekan, kita nak linkkan dengan tata bahasa. Jadi, harap anda faham tujuan kita tambah akan bukan ia menakan ka engkau. Iyaka tu engkau. Iyaka tu engkau. Dhamir ini kita namakan dhamir nasab munfasil. Dia berpisah dan duduk di awal jumlah fi'liyah. Duduk di awal jumlah fi'liyah. Ini rafa' munfasil, duduk awal jumlah ismiyah. Wa iyyaka dan akan engkau nasta'inu. Kami minta tolong. Dan fa'il. Di awal jumlah fi'liyah. Faridah Salim. Kerana maf'ul bih muqaddam. Bagus, terima kasih. Terima kasih Faridah Salim. Faridah Suri juga. Laras bahasa harfiah. Ya. Mungkin orang kebanyakan yang belajar lebih selesa dengan terjemahan moden. Hanya engkau. Tak apa. Nak terjemah tak apa. Untuk kita nak sistemkan, kita nak selaraskan adalah satu bagi kami satu kepentingan untuk kita selaraskan. Saya bersyukur alhamdulillah Allah temukan saya dengan para guru, para guru, mantan guru-guru yang pernah bekerja di Jabatan Pendidikan, yang mereka sangat terdidik, terlatih dalam dunia pendidikan. Pandangan mereka ini memberi nilai tambah pada saya. Jadikan saya tak nampak, berpikir awal saya tak nampak, saya layan. Tapi rupanya bila dah diselaraskan, selepas beberapa tahun baru saya tahu. Nampak kesannya. Alhamdulillah. Dhamir nasab munfasil. Bazir Hamid, Fawzia Surina, nasab munfasil duduk di awal jumlah. Dhamir nasab munfasil duduk di awal jumlah
fi'liyah. Fauzan Suri. Ajar Fauzan Suri bukan awal jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Okey. Dhamir nasab munfasil duduk di awal jumlah fi'liyah. Sementara dhamir rafa' munfasil duduk di awal jumlah ismiyah. Nasab munfasil kerana peranan sebagai maf'ulun bihi muqaddam yang diawalkan untuk di awal jumlah fi'liyah. Duduk di awal jumlah. Nah, bersama. Ya. Terima kasih Anis Zanwa. Dhamir nasab munfasil dan dhamir rafa' munfasil. Dan dhamir nasab muttasil pula. Dhamir rafa' munfasil harus sudah, dhamir rafa' muttasil pun sudah. Dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil hanya duduk di hujung fi'il. Dhamir nasab muttasil hanya duduk di hujung fi'il saja. Dan sebelah isim inna wa akhawatuha. Dhamir nasab muttasil hujung fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Itu satu keadaan. Keadaan kedua, bila dia bersambung dengan huruf inna wa akhawatuha. Inna dan rakan-rakannya. Bersambung dengan inna juga, dhamir tersebut kita namakan dhamir nasab muttasil. Apa dhamir dia? Dhamir dia ni kumpulan yang saya perkenalkan. 3 tu. Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. 3 dhamir ni. Ha ghaib, ha bagi ganti nama ketiga. Ha ghaib, ha bagi ganti nama ketiga. Kalau tambah mim alif untuk dia berdua, tambah mim jadi ramai mereka lelaki, tambah nun syaddah punna mereka perempuan. Itu semua ha ghaib. Dhamir muttasil. Dhamir nasab muttasil dia terdiri daripada ha ghaib, kaf mukhatab. Kaf mukhatab pun dhamir nasab muttasil. Dia boleh jadi dhamir nasab muttasil bila duduk dia di hujung huruf inna wa akhawatuha dan duduk di hujung fi'il amar ke, fi'il madhi ke atau fi'il mudhari'. Hujung fi'il dia bila terjemah tambah akan, iaitu dudukan dia maf'ulun bih. Semua dhamir nasab muttasil. Semua itu adalah dhamir nasab muttasil. Contoh muttasil duduk hujung jadi isim inna saja. Itu semua dhamir nasab muttasil. Semua isim inna hukum dia masuk. Semua isim inna hukum dia masuk. Maka sebab itu kita beri nama dhamir nasab muttasil. Dan semua dhamir yang duduk di hujung fi'il amar ke, hujung fi'il mudhari' ke, hujung fi'il madhi ke, semua dhamir yang duduk di hujung adalah terdiri daripada ha ghaib, kaf mukhatab atau ya mutakallim. Semua dhamir tersebut peranan dia sebagai maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih hukum nasab. Tapi kalau dhamir dia mabni, maka kita beri nama dhamir tersebut dhamir nasab muttasil. Oh. Pak. Ihdi fi'il amar. Tunjukkanlah oleh engkau. Na. Dhamir kami. Dhamir kami dia boleh rafa'. Dia lain. Kita tak masukkan dalam kumpulan. Dhamir. Dia boleh rafa' pun na juga. Dhamir nasab muttasil pun na juga. Dhamir rafa' nasab muttasil pun na juga. Dhamir jar muttasil pun na juga. Boleh kita keluarkan. Kita tak gabungkan. Tak campur dalam satu grup. Ha ghaib, kaf mukhatab dengan ya mutakallim. Ini 3 domain ni, domain nasab muttasil. Dia boleh nasab dengan domain jar saja, okey? Contoh lagi. Tunjukkan domain nasab muttasil, okey? Innal ladzina akin, lazim tak ada. Ada tak? Siapa boleh bagi contoh? Ayat apa? Cari contoh ni. Ini sekarang saya tak dapat cari. Saya buka sekejap. Cari. Mana-mana dhamir yang bersambung dengan inna wa akhawatuha. Dhamir yang bersambung dengan inna saja, ia akan jadi isim inna. Semua isim inna hukum dia nasab.
Kalau dhamir yang bersambung dengan, kalau dhamir yang menjadi isim inna, maka dhamir tersebut kita beri nama dhamir nasab muttasil. Namakan dhamir tersebut dhamir nasab muttasil. Mana dhamir nasab muttasil? Cuba tolong bagi contoh. Okay. Syai. Dhamir nasab muttasil hanya duduk di awal, dari hujung, dhamir nasab muttasil hujung fi'il saja dan setelah isim inna wa akhwatuha, betul? Dan rakannya. Dia juga dinamakan dhamir muttasil ghaib. Dinamakan ghaib, hanya ghaib mukhatab dan ia mutakallim. Peranan sebagai maf'ulun bih kalau duduk hujung fi'il. Ya. Tambahan akan. Ya. Terima kasih. Asy'ai Anizanu, pembetulan hanya duduk di hujung fi'il. Ya. Dhamir nasab muttasil bila bersambung dengan inna. Ya, satu, itu satu keadaan. Inna wa akhawatuha dan la'allahum. La'allahum. La'allah. Mana la'allah? Tak semua isinya keke. Banyaklah kita tak perasan. Bukan inna saja. La'allah juga salah satu. Lakinna juga. Okay, ayat 21 senang. Okay. Ayat 21. La'allakum. Nampak? La'allakum tattakun. La'allah salah satu daripada kumpulan inna wa akhwatuha. La'allah adalah satu kumpulan inna wa akhwatuha. La'allah mudah-mudahan. La'allah mudah-mudahan. Okay? La'allah mudah-mudahan. Ini huruf la'allah. Dia hanya masuk dalam jumlah ismiyah. Asal mubtada dhamir rafa' munfasil. Datang la'allah dia akan jadi dhamir nasab muttasil. Apa nama dhamir ni? Kaf mukhatab. Dia tambah mim jadi ramai. Kamu lelaki. Kan tambah nun syaddah kunna jadi ramai kamu perempuan. Tambah mim ada berdua. Kamu berdua atau engkau berdua. Tak ada tambah mim, tak ada tambah mim, ada tambah nun, tak ada. Ka, la'allaka, supaya engkau. La'allaki, supaya engkau perempuan. Apa nama tu dia? Kaf mukhatab. Mukhatab ni dia hanya berkaitan nasab dengan jar saja, okey? Jar kita belum maksudnya. Nasab muttasil bersambung dengan huruf inna wa akhawatuha. La'alla boleh, inna boleh, anna boleh. Okey? Mukhatab, ha ghaib, kah mukhatab dengan ya mutakallim. La'alli, mudah-mudahan aku. La'alli, mudah-mudahan aku. Attaqi, aku bertakwa. Ini isim la'alla. Kalau bersambung dengan huruf. Kalau bersambung dengan isim tak ada. Dhamir, kalau bersambung dengan isim dia akan jadi mudhaf ilaih. Itu tak namakan dhamir nasab. Dhamir jar nama. Dhamir jar muttasil. Kalau bersambung dengan isim. Dia hanya bersambung dengan huruf. Inna wa akhawatuha. Dan bersambung dengan fi'il. Tak kira lah fi'il amar, fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Ujung fi'il dia, automatically, secara otomatik dia akan menjadi maf'ulun bih. Dia akan jadi maf'ulun bih. Boleh terjemahkan mudah-mudahan. Okay. Kalau dia, minta maaf. Kalau ujung fi'il dia akan jadi maf'ulun bih. Okay. La'alla maknanya mudah-mudahan. Saya baca komen ni barangkali yang mungkin
Itu yang saya la'alla ni terganggu saya punya fokus. La'alla maknanya mudah-mudahan boleh, supaya boleh. Moga-moga, mudah-mudahan. Mungkin atau boleh jadi, tengok ada keadaan. La'allaka bakhil, itu kita akan jumpa ayat. Tak banyak dalam Quran, tapi secara umum la'alla tu makna dia satu harapan. Jadi maka mudah-mudahan daripada hamba kepada Allah. Kalau daripada Allah kepada hamba, kita artikan penting domir yang ada di selepas la'alla, domir yang ada selepas inna, domir yang ada ka'anna, laita, la'alla, semuanya itu kita namakan isim inna, isim la'alla, isim ka'anna. Dan domir dia adalah domir nasab muttasil. Nama domir tersebut domir nasab. Ada dua keadaan, sambung dengan inna, huruf inna wa akhatuha, ataupun menjadi bersambung dengan fi'il. Kira fi'il madi atau mudhari' atau amar. Contoh, okey, contoh banyak sangat ni. Sambung dengan fi'il. Sambung ayat berapa? Ambil daripada bawah sikit. Bersambung dengan fi'il ada. Fazadahumullah. Maka telah menambah fi'il madi. Akan mereka nampak dhamir yang bersambung dengan fi'il amar, fi'il madi. Telah menambah. Akan mereka maf'ul bih. Ha ghaib kah mukhatab ya mutakalim. Dhamir yang duduk hujung fi'il akan jadi maf'ul bih. Yang lupa tambah akan. Dhamir yang duduk bersambung dengan hujung fi'il saja. Fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke? Fi'il madi. Fi'il mudhari'. Tunzirhum. Tunzir engkau ancam. Tunzir fi'il mudhari', engkau ancam. Tunzir engkau ancam fi'il mudhari'. Duduk hujung fi'il mudhari', hujung fi'il madi, hujung fi'il amar. Automatik dia akan jadi maf'ul bih. Dan dhamir dia terhad tiga jenis dhamir ni. Ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. Kaf mukhatab kalau tak ada tambahan mim alif, tak ada tambah mim, tambah nun syaddah, dia jadi engkau. Lelaki kepada atas. Engkau perempuan. Ki. Ka, engkau lelaki. Ki, engkau perempuan. Tambah mim alif, kuma, engkau berdua. Tambah mim saja, kum, kamu lelaki. Tambah nun syaddah, kunna, kamu perempuan. Tapi dhamir dia kaf. Nama dhamir itu kita beri nama kaf mukhatab. Bersambung hujung fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Jangan lupa tambahkan pada terjemahan. Kenapa? Kerana dia kita beri nama dhamir nasab muttasil. Bagaimana? Dhamir rafu' ada munfasil, ada muttasil. Dhamir nasab pun begitu juga. Ada dhamir nasab munfasil dan ada dhamir nasab. Dhamir munfasil ni duduk awal jumlah. Rafu' munfasil awal jumlah ismiyah. Nasab munfasil awal jumlah fi'liyah. Las dhamir jar. Dhamir jar tak? Dhamir jar tak ada yang munfasil. Semua muttasil. Dhamir jar tak ada yang munfasil. Dhamir jar muttasil. Dua. Dhamir jar bil huruf dengan dhamir jar bil idhaf. Dhamir dua-dua muttasil. Dhamir jar bil huruf maksudnya dhamir jar kerana dengan huruf jar. Pertama, satu lagi dhamir jar bil idhafah. Dhamir jar kerana jadi mudhaf ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih. Hajah Syamsi Husin. Sudah jelas. Allah. Dhamir. Ya.
Jarul Kesaidin. Minta maaf, saya undur diri dulu. Ada tugas kat luar. Nanti saya tengok rakaman insyaAllah. Silakan, semoga Allah mudahkan urusan ajar ruqyah. Jangan lupa semua nanti minggu depan siapa nak terjemah beritahu saya, jangan lupa. Okey, 81. Diam tak diam. Mau cerita domer saya. Okey, Anizah Muhammad Noor tanya, Ustaz yang duduk di awal jumlah ismiyah tadi, domer apa? Domer nasab munfasil. Sekali lagi saya tegaskan, Anizah, domer yang duduk di awal jumlah fi'liyah, domer nasab munfasil. Kenapa ada tambah akan? Dia jadi maf'ulun bih. Nasab munfasil. Domer nasab munfasil duduk di awal jumlah fi'liyah. Kenapa dia jadi maf'ulun bih muqaddam? Kalau dhamir rafa' ada munfasil, ada muttasil. Dhamir nasab pun ada dhamir munfasil, ada muttasil. Dhamir jar tak ada munfasil, dia hanya muttasil saja. Cuma muttasil. Apa? Bil dhamir jar bil idhafah atau jar bil harf. Jar bil idhafah, dhamir jar yang jadi mudhaf ilaih. Macam ini contoh. Fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim. Ini dhamir jar bil idhafah. Dapat jar dia jadi mudhaf ilaih. Pengkam itu ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakalim. Ini tiga dhamir ni kita gabungkan. Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakalim. Dia boleh jadi dhamir jar dengan dhamir nasab saja. Dia boleh jadi dhamir nasab muttasil atau dhamir jar bil huruf atau jar bil idhafah. Dhamir rafa' munfasil di awal jumlah ismiyah. Dhamir nasab munfasil di awal jumlah fi'liyah. Betul? Dari Nazrin. Dhamir rafa' muttasil yang bersambung dalam fi'il. Dhamir nasab muttasil yang bersambung hujung fi'il. Dan hujung huruf inna wa akhawatuha. Dan dhamir jar muttasil. Dhamir jar muttasil. Dhamir jar bil idhafah atau dhamir jar bil harf. Dhamir jar bil idhafah atau dhamir jar bil harf. Ini contoh dhamir jar bil idhafah. Dhamir dia ha ghaib, kah mukhatab, ya mutakalim. Tiga saja ni. Ha ghaib, kah mukhatab, ya mutakalim. Boleh jadi dhamir nasab, dhamir jar. Dua saja. Dhamir rafa' tak ada. Dhamir rafa' kumpulan yang kedua. Dari tasniah, waw jamaah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Itu dhamir rafa' muttasil. Dhamir jar dua. Jar bil idhafah dengan jar bil harf. Okey. Faridah Salim. Komen dia. Dhamir jar bil harf, dhamir jar bil idhafah. Ya. Ini bil idhafah. Absarihim. Kelihatan mereka. Okay. Kalau duduk hujung isim dia akan jadi mudhaf ilaih. Dhamir jar bil idhafah. Bersambung dengan huruf jar. Lahum. Dhamir jar bil harf. Dhamir jar bil harf. Sambung dengan huruf jar. Dhamir jar bil harf. Baik, sebagai latihan kita tengok ayat ini. Saya jelaskan. Okey. Jadi tiga dhamir, dhamir rafa', dhamir nasab dengan dhamir jar, okey? Dhamir rafa' ada munfasil, ada rafa' muttasil. Dhamir nasab pun ada dhamir nasab munfasil, nasab muttasil. Dhamir jar tak ada munfasil lagi, dia muttasil saja. Cuma kita namakan dhamir jar bil idhafah dengan dhamir jar bil harf. Kita tengok dalam ayat kita yang kita terjemah hari ini.
kutiba alaikum. Alaikum, atas kamu. Dhamir jar bil harf. Kenapa? Dia jadi majrur pada ala huruf jar. Lagi, tiba dhamir mustatir Wa dhamir rafa' munfasil. Lakum dhamir jar bil harf. Dhamir jar bil harf. Okey, sekarang saya nak tanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Okey, saya nak tanya. Takrahu ni, dhamir apa nama dia? Takrahu, ada dhamir. Kita dah tahu terjemah dia. Takrahu, kamu benci. Ada dhamir kamu di situ. Apa nama dhamir tersebut? Sila nyatakan sekarang juga. Sila beri komen. Dalam takrahu tu, dhamir apa nama dia? Tolong berikan nama sekarang juga. Takrahu, tolong berikan nama. Wahwa dhamir rafa' munfasil. Dulu awal jumlah. Dhamir rafa' munfasil. Wa huwa khairul lakum. Dhamir jar bil harf. Dhamir jar bil harf. Tapi yang soalan saya, dalam taktumuna, dhamir apa nama tu? Dalam takrahu, sorry. Dhamir rafa' muttasil. Waw jama' yati harun. Dhamir rafa' muttasil. Rozita Abu Bakar. Aminah Irfan daripada dah lupa. Perak. Mana? Alah, nak ingat tempatnya. Okey, dhamir rafa' muttasil. Dah lupa. Aja Aminah Irfan. Dhamir rafa' muttasil. Dhamir muttasil, rafa' muttasil. Waw jamaah. Ya, terima kasih Aisyah. Dhamir rafa' muttasil. Ada muttasil. Ini Zahra. Okey. Dhamir rafa' muttasil. Waw jamaah. Baris. Muttasil. Waw jamaah. Dhamir baris dan kita namakan dia. Dhamir rafa'. Kita tentang ini dalam berdasarkan pada kitab Kitab Tasrif tulisan Ihsan Hasan Ahmad. Manjung ya, Manjung. Nak ingat Manjung susah betul. Dhamir nasab muttasil. Aja majmi nasab dhamir rafa' aja. Dhamir rafa'. Dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' yang dalam fi'il semuanya dhamir rafa' muttasil. Yang dalam fi'il semua dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Ya. Alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Semua dhamir yang ada dalam fi'il semua nama dia dhamir rafa' muttasil. Okay. Kenapa? Sebab peranan dia sebagai fa'il. Fa'il maklum. Kalau fa'il majhul, peranan dia sebagai naibul fa'il yang mudmar. Fa'il mudmar, naibul fa'il mudmar. Kalau dalam isim, dalam fi'il kana, jadi isim kana, semua peranan dia semua rafa'. Status dia semua rafa' semuanya. Itu kita namakan dia dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Waw jamaah, ada alif tasniyah, ada nun niswah. Tiga dhamir ni, pada tiga-tiga fi'il ada. Dalam fi'il madhi ada alif tasniyah, ada waw jamaah, ada nun niswah. Pada fi'il mudhari' pun ada alif tasniyah, ada waw jamaah, ada nun niswah. Pada fi'il amr pun ada alif tasniyah, ada waw jamaah, ada nun niswah. Tiga-tiga fi'il ada. Tapi kalau ta mutaharik hanya dalam fi'il madhi. Dia sebagai fa'il ataupun naibu fa'il ataupun
isim kana. Rafa' muttasil. Dalam fi'il mudhari ada ya mukhatabah. Dalam fi'il amar pun ada ya mukhatabah. Khas ada pada fi'il mudhari dan fi'il amar saja. Peranan ini sebagai ya mukhatabah sebagai fa'il kalau fi'il ma'lum. Kalau fi'il majhul peranan sebagai naibul fa'il. Kalau fi'il kana dia jadi isim. Semua peranan dhamir yang duduk dalam fi'il semua satu di sekadar rafa'. Apa namanya? Dhamir rafa' muttasil. Rafa' muttasil. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bagi respon. Lagi asa antak tuhibbu syai'an. Wow, jamaah ni. Kamu cinta dhamir yang bersama dalam fi'il mudhari. Ini dhamir rafa' muttasil. Kenapa? Sebab peranan dia sebagai fa'il di sini. Apa fa'il ke rafa'? Wa huwa dhamir rafa' munfasil. Huwa kenapa? Awal jumlah. Dhamir rafa' munfasil. Awal jumlah ismiyah. Dan baru. Wa huwa syarrul lakum. Kum kaf mukhatab. Merjar bil harf. Merjar bil harf. Merjar bil huruf. Kenapa? Dia menerima huruf jar lam bagi. Wallahu ya'lamu dan Allah ia mengetahui. Dhamir mustatir sebagai fa'il. Wa antum dhamir munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Kenapa dia jadi mubtada? Taktumuna dhamir rafa' ya, tapi muttasil. Kamu mengetahui. Kamu mengetahui. Dua kali kamu, ya. Sebab kita nak perkenalkan dhamir munfasil, rafa' munfasil dengan rafa' muttasil. Kalau tidak, kalau terjemah hal kamu tidak mengetahui, kata terjemah begitu, mafhum kita hanya dapat satu maknanya. Tapi nak bahaskan dhamir nanti kita tak dapat. Munfasil ke muttasil, dhamir rafa' ke dhamir nasab ke, nampak. Itu pentingnya kita membezakan dari peringkat awal. Maka sebab itu saya cerewet kenapa? Ini antara sebab-sebabnya dan akan menyusul lagi dia akan datang. Ada beberapa pembahasan tentang dhamir juga. Bila kita i'rab nanti. Saya cadang nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti saya buat cadang untuk membincangkan tentang i'rabul Quran. 30 hari, 10 hari pertama cerita macam nak i'rab fi'il madhi. Belum, madhi majhul ke? Madhi saja. 10 hari kedua sampai 20 Ramadan. Fi'il mudhari. I'rab fi'il mudhari saja. Yang sahih akhir, mutal akhir. 10 hari ketiga sampai 30 Ramadan. Fi'il amar saja. Itu pembahasan fi'il. Isim begitu juga. 10 hari pertama, isim yang sahih akhir. Akhir yang mu'rab dengan huruf, mu'rab dengan harakat, 10 hari pertama. 10 hari kedua sampai 20 Ramadan, isim yang mu'rab dengan huruf. Dan 10 hari ketiga, isim yang mu'rab dengan dhammah muqaddarah. Dan mabni. Isim yang mabni. Dan dhammah muqaddarah. Ataupun 10 hari pertama, dhammah zahirah dengan muqaddarah. Saya gabungkan. 10 hari pertama. 10 hari kedua, isim yang mu'rab dengan huruf. Dan akhir 10 hari yang ketiga, isim yang mu'rab dengan isim yang mabni saja. Kita bahaskan. InsyaAllah, itu Ramadan nanti. Itu perkiraan saya. Kalau ada bantahan, ada cadangan lain, boleh silakan cadangan. Boleh suarakan cadangan anda. InsyaAllah kita meriah lagi. Ramadan kali ini kita dah tak terjemah, kita teruskan terjemah juga. Sebagaimana biasa, sambung ayat yang kita sedang bincang sekarang ni, ayat juzuk 2, kita terus ya. Sebab ayat Quran ni berulang-ulang dan kita akan tambah apa benda kata baru, insyaAllah terus. Tapi perbincangan tata bahasa agak berbeza sikit. Mungkin ada pengisian yang baik nanti, ada nilai tambah insyaAllah. Kita jumpa Ramadan. Jam 7.30 pagi hingga 9 pagi. 9 pagi ya. 7.30 hingga 9. Mudah-mudahan Ramadan nanti Allah berikan kelapangan kita. Dengan penentu kita bincang i'rabul Quran. Tapi mulai
minggu depan kita santai. Dan untuk nahu, Khamis untuk saraf. Khamis untuk saraf. Saya berpandukan silibus buku untuk saraf dengan buku ini. Ini kita cerita pamer. Kita tajuk peringkat berperingkat, okey? InsyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Semoga jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Isnin, ayat yang ke-16, ayat ke-17. Panjang atau tidak 17? Yas'alunaka al-shahril haram, qitalun fihi, qul qitalun fihi kabir, wa saddu an sabilillahi, wa kufrun bihi, wal masjidil haram, ikhraju ahlihi akbar. Panjang. Satu ayat cukup. Oh, panjang. Panjang. Oh, panjang. Oh. Ya, 217. Satu ayat saja. Depan. Pecahkan dulu jumlah. Jangan. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, satu jumlah. Qul qitalun fihi kabir, saddun an sabilillahi wa kufrun bihi. Kufrun bihi wal masjidil haram. Ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu asyaddu akbaru minal qatil. Okey. Jumlah. Wala yazaluna qatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafir. Jumlah. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sejumlah. Wa ulaika ashabun nar. Sejumlah. Hum fiha khalidun. Yang lebih menarik. Kita jumpa hari Isnin nanti. Ayat yang ke-217. Panjang pinjangannya, tapi lebih fokus pada ilmu nahwu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.